اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6 ayat ke-14 daripada atas. Muka surat 6 ayat ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman. Percaya, yakni beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah. Penentuan, penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan dia akan penentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menentu oleh Allah ni dengan iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan, telah menyusun segala-gala perkara pada azal. Itu qada, ketentuan azali. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar dengan makna takdir Allah. Maksudnya, maksud takdir Allah perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah dengan kudrahnya. Jadi qadar kena kepada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qada ketentuan iradah, ketentuan azali. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya beriman dengan qada dan qadar, maknanya makna percaya itu mengaku putus di dalam hati seseorang, berpegang kejap di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, sekalian yang berlaku daripada baik dan jahat, segala perkara yang berlaku tu sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat, semuanya, semua perkara yang berlaku daripada baik dan jahat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, dan dengan menjadi ia Allah akan dia akan segala perkara yang berlaku dengan menjadi oleh Allah yang bersifat dengan qudrah. Dengan kehendak Allah qada, dengan menjadi Allah akan dipanggil qadar. Kita mengaku putus, berpegang kejah di akidah kita bahawa segala-gala perkara yang berlaku, sama ada perkara baik ataupun jahat, sama ada perkara besar ataupun kecil, perkara yang berlaku di langit ataupun berlaku di bumi, berlaku di dunia, berlaku di akhirat, kesemua yang berlaku itu dengan kehendak Allah, qada Allah, ketentuan Allah, ketetapan daripada Allah yang bersifat dengan iradah, dan sampai masa berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Allah yang perkara yang berlaku itu kesemuanya datang daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ini rukun iman yang keenam. Segala-gala perkara yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala,
datang daripada ketentuan Allah dan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala tidak terkecuali, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar kuman, walaupun sebesar habuk sekalipun yang berlaku, melainkan kesemuanya datang daripada qada, ketentuan iradah Allah, qadar perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat. Baik iman dan taat, jahat kufur dan maksiat, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan makna kita mengaku putus, berpegang kejak di akidah kita ke semua yang berlaku, walaupun sekecil terdetik di hati, walaupun sekecil berkelip mata yang memandang, bergerak nadi, ke semua yang berlaku itu Allah telah menentukan, telah menetapkan pada azal. Saat hati kita terdetik, saat mata kita berkelip, saat nadi kita bergerak, Allah yang melakukan. Allah yang melakukan. Yang mana Allah melakukan ni sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Itu pergi kepada ta'alluq iradah, fungsi sifat iradah, sampai perbahasan sifat yang ke-8. Sifat iradah, fungsi sifat iradah, ta'alluq sifat iradah, tanjizi qadim dia panggil. Apa makna tanjizi qadim? Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Qadim, tanjizi qadim, Allah telah menentukan segala-gala perkara yang akan berlaku pada azal sedia kala. Allah qadim, sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat iradah menentukan, menetapkan, qadim sedia kala, muafakat dengan ilmu, yang mana ilmu pun tanjizi qadim juga. Allah mengetahui sedia kala. Allah mengetahui sedia kala. Allah qadim, sifat ilmu Allah qadim, ta'alluq sifat ilmu, fungsi sifat ilmu mengetahui. Mengetahui pun qadim, tanjizi qadim. Jadi ilmunya mengetahui sedia kala, iradat menentu pun sedia kala, ketentuan azali. Telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Sampai saat sekarang berlaku perkara yang Allah Ta'ala tentukan, kesemua yang berlaku Allah yang melakukan, Allah yang perbuat, Allah yang kerjakan. Makhluk, kainat, tak bekas sama sekali. Semua yang berlaku walaupun sekecil-kecil perkara, kesemuanya adalah perbuatan, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ini rukun iman yang ke-6. Kejak kemah kita pergi kepada persoalan ikhtiar dan usaha. Ahli sunnah wal jamaah kita wajib isbatkan, letakkan di akidah kita, kita hamba ada pilihan, ada perbuatan. Sebab dalam Quran banyak ayat-ayat Allah menyandarkan perbuatan kepada kita, maka kita wajib letakkan di akidah kita, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi walaupun kita wajib berpegang, kita ada pilihan, ada kemahuan, ada kehendak, ada rancangan sendiri, tapi apa yang kita pilih, apa yang kita kehendak, apa yang kita rancang, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat kita buat, dipanggil usaha kita, kasbun kita. Bukan setakat kita buat, berlakunya berkelip mata pun Allah buat, berlakunya bergerak nadi pun Allah buat. Sama telah usaha yang kita lakukan dengan anggota kasar kita pun qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita wajib berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita tetap duduk di bawah segala-gala perkara qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum pergi pada ikhtiar dan usaha, kena kemah dululah hak rukun iman yang ke-6 ni. Segala-gala qada dan qada Allah sebesar zarah pun tidak terkecuali. Tapi kalau tidak mengaku putus dok kejak sini,
tak berapa faham sini segala-gala, sampai masa pergi pada ikhtiar dan usaha. Ikhtiar kita mutlak, ikhtiar kita bebas memilih, kita bebas mengatur segala-gala. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui macam mana rukun iman yang keenam, qada, ketentuan Allah, ketetapan Allah pada azal. Maknanya apa? Rukun iman yang keenam pun tak luluh lagi nak pergi bahas bab ikhtiar dan usaha. Tak luluh di rukun iman yang keenam, segala-gala qada dan qadar Allah. Tak lulus sini ni pergi kepada ikhtiar usaha, ikhtiar pilihan kita. Sebut kata pilihan, dia pun pakai akal. Pilihan mestilah kena bebas. Kalau pilihan yang terikat dengan qada dan qadar, pilihan apa balas tu? Pilihan yang terikat tak panggil pilihan. Jadi sebut nama pilihan mesti mutlak. Jadi terlucu hak rukun iman yang keenam. Kita walaupun wajib berpegang kita ada pilihan, tapi pilihan kita tu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cuma pilihan kita tu bebas pada zahir. Bebas pada zahir. Sebab kita memilih apa-apa tidak ada desakan-desakan dalaman hati kita sendiri. Dengan suka hati, dengan suka rela, dengan sengeleng, dengan sengaja memilih untuk melakukan satu-satu perkara. Bukan gitu. Kita memilih, kita berkehendak, kita menyusung. Zahirnya memang sebebas-bebasnya. Sampai saat kita usaha pun tidak ada terikat-rikat, tidak ada ditarik-tarik, tidak ada ditolak-tolak, pun bebas juga pada zahir. Tapi hakikinya majburan batina, hakikinya duduk di bawah ketentuan qada dan perbuatan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya terikat, tapi zahirnya bebas. Kalau bebas pun pada zahir sahaja kita bebas, tapi hakikinya segala-gala terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya, kalau seumpama tu ketentuan Allah ke sebenar-benar ataupun pilihan kita ni ketentuan Allah pada hakiki, pilihan kita pada zahir. Ketentuan Allah ke pilihan kita ni? Ketentuan Allah pada hakikinya di rukun iman yang keenam, pilihan kita pada zahirnya, dan memang kita wajib berpegang kita ada pilihan, tapi pilihan kita itulah ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seumpama tu kita seperti robot yang diprogramkan, kita hakikinya memang seperti robot yang diprogramkan, kita hakikinya umpama wayang kulit yang digerakkan oleh tuk dalang. Robot tidak ada pilihan, wayang kulit tu pun tidak ada pilihan. Itu hakiki dia. Hakikinya memang kita umpama robot yang diprogramkan, kita terikat, kita dipaksa di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas memilih, kita bebas melakukan, itu hanya pada zahir. Macam kita nak mari masjid, tak ada apa-apa pun kita memilih untuk mari masjid ni dengan suka hati, suka rela kita, dan kita mari ke masjid pun dengan perbuatan kita yang mana tidak ada terikat-ikat pun pada zahirnya, tapi sekadar terdetik di hati pun terikat dengan qada dan qadar Allah, sekadar berkelip mata pun terikat dengan qada dan qadar Allah, sama telah pilihan hati, sama telah perbuatan usaha kita terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat. Perkara yang jahat, kufur dan maksiat, ini pegangan kita. Qul kullum min indillah, kata olehmu ya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Nabi SAW bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, sama ada ketentuan perbuatan yang baik ataupun ketentuan perbuatan yang jahat. Itu adalah pegangan kita, percakapan adab kitanya, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Kita wajib beradab
dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat, perbuatan yang tak baik kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam majlis ilmu sahaja. Majlis ilmu ni ketika kita nak menghuraikan pegangan rukun iman yang keenam, percakapannya macam mana, pegangannya macam mana, itu masuk majlis ilmu. Sama ada duduk di masjid ke, sama ada duduk di rumah ke, kita nak cerita bab pegangan rukun iman kepada anak-anak kita, dipanggil maqam taklim lah tu. Majlis ilmu lah dia panggil. Bukan kata majlis ilmu ni semestinya duduk di masjid surah atas meja mengajar, bukan. Maknanya kita nak cerita bab pegangan kepada anak kita, kita ceritalah baik ke buruk ke, oh jahat ni kufur sembah berhala ke, sembah api ke, jahat ni sama ada tak solat ke, tak puasa ke, berjudi ke, berzina ke, minarak ke, kesemuanya qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita bab pegangan, itu dibenarkan. Setakat tu saja. Bukan kata semata-mata majlis ilmu, bukan. Kalau majlis ilmu kita ni bukan nak cerita bab pegangan, tak boleh nak sandar ke Tuhan juga, benda tak baik. Kalaulah kita mengajar tiba-tiba salah kita baca, orang pun tegur kita baca salah, kita pun saya baca salah saat ni takdir Tuhan, haram hukumnya. Itu majlis ilmu dia kata gitu tu. Itu bukan majlis ilmu nak terang bab akidah. Ini kira majlis ilmu untuk menerangkan bab akidah. Sebab tu walaupun majlis ilmu sekalipun, di hujung majlis ilmu, sebelum tutup majlis ilmu, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan, kekurangan, kesilapan saya sendiri. Tengok, itu majlis ilmu tu. Tapi di hujung majlisnya, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sebab apa? Sebab itu majlis ilmu yang bukan nak cerita bab pegangan. Bukan kata majlis ilmu sebebas-bebas, kurang kita, salah kita nak sandar ke Tuhan. Tak boleh juga. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Itu adab percakapan. Bukan hanya di hujung majlis ilmu penceramah bercakap seumpama tu, bahkan itulah cakapan harian kita. Itulah cakapan harian kita. Di mana-mana kita bercakap seumpama itulah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri, kejahatan kita sendiri. Lepas tu macam mana pegangan? Pegangan tu awal-awal lagi dah. Bab pegangan ni sebelum ajar solat, sebelum suruh solat, sebelum ajar suruh puasa, hak ni hak mula-mula sekali, hak tu tetap dah. Tu bab percakapan harian. Sebab itulah dalam bab ni zahirnya samalah. Sama ada berpegang dengan akidah yang sebenar, berpegang dengan akidah yang terpesong, zahirnya sama. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Sama ada berpegang dengan rukun iman ke-6 ataupun Mu'tazilah yang menafikan ketentuan jahat daripada Allah. Mereka pun bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari saya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Tapi pegangan balik pada rukun iman yang ke-6. Mu'tazilah dia bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan saya sendiri. Itu hak dia bercakap, itu hak dia pegang. Ni Mu'tazilah. Jadi percakapan zahir sama sahaja, sama ada pegangannya betul, sama ada pegangannya salah. Percakapan zahir yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kesalahan diri saya sendiri. Mana zahir sama. Dan macam mana orang bercakap ni pegangan dia? Pegangan tu kata awal-awal. Hak tu hak mula-mula nak kena pacok. Dia akidah anak-anak kita sebelum daripada mereka balik. Hak rukun iman 6 perkara ni sebelum daripada cerita bab solat lagi, sebelum daripada cerita bab nak ajar baca Quran laginya. Hak ni hak mula-mula sekali untuk memastikan sah ke-6 rukun iman. Bukan kata hanya ajar anak kita solat, suruh solat, ajar Quran, baca Quran, lepas tu suruh perbuatan-perbuatan baik yang lain, lepas tu kita larang perbuatan-perbuatan salah yang lain sebagai latihan sebelum dia ada umur anak kita masuk umur baligh.
kita ajar dah perbuatan yang baik, kita ajar dah berkaitan dengan larangan-larangan agama. Hak tu kemudian tu. Yang pertamanya untuk mengesahkan keenam rukun iman, termasuk rukun iman yang keenam. Lepas tu percakapan tu samalah. Kita hanya sebut masa mengajar je. Sekarang sudah mengajar, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kesalahan manusia sendiri. Hak saning je masa mengajar bab pegangan. Yang jahat pun datang daripada qada dan qada Allah. Faham molek, pegang molek. Lepas tu orang yang mengajar ke, orang yang belajar ke, yang mengajar tu ayah, yang belajar tu anak, lepas daripada faham bab pegangan ni, sekarang cakap sama je lah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kesalahan diri sendiri. Tapi kalau kita hanya fokus kepada solat, kepada ngaji Quran sahaja, bab pegangan kita tak heran, tu tak pakai gawai. Itu bukan ajar agama seumpama tu. Cuma ajar rupa agama. Ajar rupa agama. Tapi agamanya tidak ada. Kalau tidak memastikan keenam rukun iman sah terlebih dahulu, itu bukan beragama. Itu hanya solekan rupa agama sahaja. Tapi tidak ada agama yang sebenar. Sebab nak ada agama yang sebenar, usuluddin terlebih dahulu, tapak agama terlebih dahulu. Untuk itu sah keenam rukun iman. Maka dah timbullah pertikaian. Ada orang kata saya tak setuju orang yang ceramah sebelum nak tutup majlis ceramah dia tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan sini. Tak setuju ke mana? Itulah ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman-Nya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada kau ya Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku pada kau ya Muhammad datang dari engkau sendiri. Apa benda salahnya? Itu pengertian ayat Al-Quran. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri kita sendiri. Kenapa kata tak setuju orang nak tutup majlis ilmu seumpama tu? Bukan kata menutup majlis ilmu, cakapan kita sama-sama gitulah. Dia kata tak setuju sebab apa? Ada orang yang jadikan percakapan di hujung majlis ilmu tu sebagai pegangan. Tu salah dia. Tapi ada sungguh orang yang lepas dia belajar Ustaz saya selama ni, memanglah kau jahat saya berpegang bukan datang daripada qada dan qada Allah. Sebab saya ambil orang ngajar kata yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya, situ salah dia. Itu salah dia. Tak payahlah kata yang baik daripada Allah, yang tak baik yang saya ajar ni tak comel mana ni pun daripada Allah juga. Tapi saya bertaubat dengan Allah. Tak payahlah. Ini ada orang tukar pasal lain. Dia habis ceramah, habis tazkirah, habis mengajar, yang baik daripada Allah, yang tak baik pun daripada Allah. Tapi saya bertaubatlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk sandar perkata baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, haram. Sebab apa? Sebab tadi dia kata takut ada orang berpegang. Yang tak baik datang dari diri saya sendiri, mereka berpegang yang tak baik bukan qada dan qada Allah. Apa tak berpegangnya? Rukun iman yang keenam dah waktunya. Tak ada timbul muskil apa-apa dah. Jangan. Jadi itu adab percakapan. Makna segi zahirnya sama sahaja, ada segi bezanya pegangan. Kalau jadikan percakapan itu sebagai pegangan, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan diri saya sendiri, bukan Allah yang mengqadakkan, bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang meletakkan jahat. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perbuatan jahat. Ini akidah Mu'tazilah yang khilaf ulama akidah seumpama ni sama ada kafir, kekal neraka selama-lamanya, ataupun akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang terpesong, yang berdosa besar, akidah yang bid'ah yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi SAW, bid'ah yang dalalah, mana sesat dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak dihukumkan kafir sekalipun. Ini dalam bab pegangan. Salahnya habis cerita. Kalau berpegang, Allah tidak menentukan perkara yang jahat. Itu pegangan.
Pegangan kitanya segala perkara datang daripada qada dan qada Allah. Tapi jangan kita menyandarkan perbuatan yang salah kepada qada dan qada Allah. Kecuaian kita, kesilapan kita, kemungkaran yang kita lakukan, jangan sesekali kita menyandarkan kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh hak saya buat minggu lepasnya, bab banjir, hujan turun tu memang qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa airnya bertakung, airnya tidak berlari, airnya tak mengalirlah, bertakung di tempat yang sama. Puncanya kerana apa? Puncanya kerana kesalahan orang yang melakukan pekerjaan di bawah tu. Jadi sama sekali jangan sandar banjir itu, air melimpah, air naik sampai ke ni yang tenggelam habis ada kepada qada dan qada Allah. Kalau berpunca daripada kesilapan, kesalahan manusia, jangan sesekali menyandarkan perkara punca dari kecuaian, kelemahan kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kadang-kadang apabila berlaku perkara yang berpunca dari kecuaian sendiri, mudah-mudah tengok kerana lagi dah qada dan qada Allah, hukumnya haram, dosa besar. Buat satu-satu perkara tiba-tiba jadi rosak. Tiba-tiba jadi rosak, tak pakar, tak jadi, berpunca daripada penyelewengan manusia sendiri. Bila berlaku kerosakan, berlaku perkara yang sebaliknya, buat comel-comel, tiba-tiba tak pakar, nak kena lagi dah tak pakar, tak jadi ni qada dan qada Allah. Walaha tak pakar, tak jadi tu berpunca daripada kejahatan, kelemahan, penyelewengan manusia sendiri, tidak bersandar kepada qada dan qada Allah, hukumnya haram, dosa besar. Jangan sesekali kita jadikan qada dan qadar ni sebagai nak pelindung kesalahan diri kita sendiri. Kadang-kadang perkara ni agak meluah, cuma orang agamanya tidak ada bagi peringatan. Sepatutnya apabila berlaku perkara yang kecuaian manusia, memanglah hakikinya kecuaian manusia itu pun qada dan qadar Allah. Tapi jangan bersandar ke Tuhan. Bila berlaku satu-satu perkara berpunca dari kecuaian manusia, mudah-mudah mereka menyandarkan kepada qada dan qada Allah. Apabila berlaku perkara yang baik, berlaku perkara yang timbul nama, yang cemerlang, itu datang daripada siapa? Datang daripada saya, kebijaksanaan saya, kepandaian saya. Siapa masa berlaku sebaliknya? Allah. Hak baiknya saya, hak tak baiknya Allah. Kitanya yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada saya. Tiba-tiba hak baik saya, tak ada orang lain dah. Saya hak bijak sekali, saya hak pandai sekali. Tanya hak tak jadi Allah. Orang panggil balik kuk tu, tunggil langgang seumpama tu. Bukan terbalik sangat tu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Ni yang baik daripada kita, yang tak baik daripada Allah. Tapi perkara ni terkadang berlaku secara meluas. Orang agamanya duduk di mana? Hak tu kena bagi peringatan segera. Bila berlaku benda yang berpunca daripada kelemahan manusia, bila sandar pada Allah, orang agama kena bunyi. Jangan sesekali sandar kepada qada dan qada Allah, sebab itu berpunca daripada kesalahan manusia, kelemahan manusia. Jangan duk sandar pada qada dan qada Allah. Dah bukan qada Allah, pegangan kita mesti dah. Dah kata tak boleh, sandar menisbah percakapan. Jangan sandar pada qada dan qada Allah. Bab pegangan tetap dah. Jangan kita jadi macam Allah ni apa, tepat pelepah diri. Tepat nak pelepah diri daripada kesalahan sendiri, sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya kita. Contohlah, kitanya mungkir janji. Janji molek-molek dah. Pukul sekian. Tunggulah situ. Saya sapalah. Kawan tu tunggulah. Tak sapa-sapa. Dia mengikut masuk di janji, dia netang di rumah. Buat lebih kurang aja. Dah kata janji orang, dia nak kita tunggu lah. Tengok. Siapa masa siapa pergilah lewat. Dah warna lewat ni. Tuan tak dia dah lewat. Nak kena gedak.
Apa hukum dia? Mungkin janji tu haram dah, sandar ke Tuhan pula haram besar-besar pula. Haram besar-besar pula. Sebab apa? Sandar kesalahan tu kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu contohlah kita kata berlaku kemalangan, aksiden. Kalau kemalangan aksiden tu memang bukan berpunca daripada kesalahan diri kita. Kita bawa comel mengikut peraturan. Kita pun matanya segar, bukan mengantuk. Tiba-tiba melintahlah. Contoh ni buat contoh. Melintah hak jenis tak tengok kanan kiri tu. Kenal? Dia melintah tak tengok kanan kiri. Lepas tu kita pun langgar dia, terbabahlah kitanya. Kita tidak ada kecuaian. Nak kena dah takdir Tuhan. Tak apa tu. Sebab tu tak ada kecuaian. Tapi kalau tak kena ada nitah, tak tengok kanan kiri. Dululah masa saya dulu. Kena dekat. Masa naik motor malam-malam dulu daripada Aceh nak sampai rumah Bukit Bading tu, hak takut sekali hak ni. Gelak-gelak. Bukan kata kita langgar dia. Silap gaya dia langgar motor kita. Kalau dia ikut depan kita langgar dia. Kalau sedang molek dia langgar kita. Ni kita atas motor molek-molek. Dia nitah, dia langgar kita. Dia langgar kita, dia boleh sakit, dia mulalah. Kerana takut memanglah bawa tu comel beralu. Tapi kalau dia keluar gitu nak kena. Itu bukan kecuaian kita. Apa jadi gitu tu nak buat warna dah. Qada Tuhan dah. Tak apalah. Tapi kalau kita bawa tu laju, tidak ikut peraturan, bawa tu dalam keadaan mengantuk, tiba-tiba terbabah, jangan sandar ke Tuhan. Sebab berpunca daripada kesalahan kita. Yang kita bawa laju, yang kita bawa dalam keadaan mengantuk tu salah kita. Kemalangan juga. Tapi jangan sandar ke Tuhan. Sebab tu timbul sekali tu tajuk takdir atau cuai. Biasanya dalam musim perayaan banyak adalah berlaku kemalangan. Maka timbul ditajuk dia takdir ataupun cuai. Kalau bukan kecuaian, kita sandar pada takdir. Kalau kecuaian, sandar pada diri sendiri. Takdir memang takdir, jikalau bukan berpunca dari kecuaian. Kalau kecuaian, hakikinya pegang kita takdir juga. Tapi ini sebuah percakapan. Kalau kecuaian, sandar kepada diri sendiri. Itu je. Makna kecuaian pun takdir juga, tu pegangan. Tapi ini sebuah percakapan, jangan sandar kepada takdir Allah. Kalau kemalangan itu berpunca daripada kecuaian diri kita sendiri. Jadi takdir ataupun cuai, takdir kita boleh segala-gala takdir Tuhan. Cuai ke tak cuai ke takdir Tuhan. Tapi kalau ni sebuah percakapan, tak cuai, kita boleh sandar pada takdir Allah kemalangan tu. Tapi kalau cuai, jangan sekali sandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tengoklah apa punca dia. Ingat tak pernah berlaku polemik? Ni lama dah lah ni. Kenaikan harga barang takdir Tuhan. Ingat tak? Kenaikan harga barang takdir Tuhan. Yang mengeluarkan polemik ni orang agama, doktor agama. Kemudian orang agama juga salah kata gitu tu. Jangan sandar pada takdir Tuhan. Tak betul tu. Ada orang menyalahkan balik. Orang yang mengeluarkan kata kenaikan harga barang takdir Tuhan orang agama, doktor agama. Orang yang kata salah pun cakap gitu pun doktor agama. Lepas tu mana hak betul, mana hak salah sebenarnya antara hak menyandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah dengan pihak yang mengatakan salah sandar kenaikan harga barang kepada takdir Allah.
Dia pun gogang berlawan, akhirnya benda tu jadi senyap mana hak betul, mana hak salah. Orang agama pun nampak tak jumpa hak mana betul, mana salah. Kita orang awam pun nganga jadinya. Mana hak betul, mana hak salah. Kemudian yang menyandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah, dia menyandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku kenaikan harga barang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat minta dengan Nabi supaya kira ambil tindakanlah. Wak kawalan ke macam mana ke, Nabi pun menyandarkan kenaikan barang tadi kepada takdir Allah. Allah yang menyempitkan dan Allah yang meluaskan rezeki. Makna pelakunya kenaikan harga barang adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mafhum hadis. Hadis sahih. Tapi kenapa pula apabila seseorang menyandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah bersumberkan pada hadis Nabi SAW, kenapa pula orang agama yang lain yang mengatakan salah sandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia punya berlawan, akhirnya satu pihak tuduh satu pihak Qadariyah, hak tu pula tuduh pula satu pihak laginya Jabariyah. Dia hak menyandarkan kenaikan gerbang takdir Allah, kata kepada hak kata dia salah tu. Mana bukan takdir Allah kenaikan harga barang. Hak kata kenaikan harga barang ni kata kepada yang mengatakan bahawa bukan takdir Allah, itu perbuatan itu kelemahan manusia, bukan takdir Allah. Dia pun kata ke kawan tu, awak ni Qadariyah, dia kata. Kemudian yang mengatakan tak boleh kata kenaikan harga takdir Allah, itu perbuatan manusia, kesalahan manusia, dia pun kata kepada orang yang menyandarkan kenaikan harga barang takdir Allah, awak Jabariyah. Hak ni kata kawan ni Qadariyah, hak ni kata kawan ni Jabariyah. Dan mana Qadariyah, mana Jabariyah, mana Ahlussunnah wal Jamaah? Dan sekarang ni yang kata awak ni Qadariyah, orang agama yang kata. Yang balas ni pula awak yang kata saya Qadariyah, awak tu Jabariyah. Hak kata kawan tu Jabariyah, hak kata tu pun orang agama. Mana? Mana Qadariyah, mana Jabariyah? Mana pula Ahlussunnah wal Jamaah? Mana kita? Mana Ahlussunnah wal Jamaah? Dah? Kalau hak tu Qadariyah, hak tu Jabariyah, sama-sama dak pakailah. Sekarang ni mana hak tu? Lepas tu ada pula orang-orang agama yang lain pula yang campur. Oh, kalau kenaikan harga barang takdir Allah, orang bunuh orang takdir Allah juga. Jadi ni kau larat. Kalaulah kenaikan harga barang takdir Allah, maknanya kalau naik mahkamah, orang yang bunuh orang, kenapa awak bunuh orang? Saya takdir Allah. Allah takdirkan saya bunuh orang, saya bunuh orang lah. Dah kenaikan harga barang takdir Allah juga. Dan saya bunuh orang pun takdir Allah juga. Larat apa gitu lalu. Ni orang agama belakang ni. Orang ramai dengar je pening je. Timbul pula sekarang laginya. Kenaikan harga barang tidak ada sangkut paut pun dengan qada dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu mari bokeh humi tu. Dia mari bokeh humi. Kenaikan harga barang, dia kata orang bukan Islam, peniaga yang bukan Islam, peniaga yang bukan Islam pun tahu bahawa kenaikan harga barang tiada kaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tak kait dengan qada dan qadar. Dia mari bokeh rukun iman yang ke-6 pula. Ni orang agama belaka. Karuan ni sebenar. Kenaikan harga barang takdir Allah, dia menyandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada pula yang mengatakan betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyandarkan kenaikan barang kepada takdir Allah, betul. Tapi dia kata ambil hadis salah konteks. Salah konteks. Apa nak salah konteks? Salah konteks mana apa? Salah letak. Dah kita buat panggilan tu pun konteks juga tau. Kau panggil apa tu? Orang kata konteks tak dapat tu. Itu ke apa?
Taklah. Kita kontak dah dia, tak dapat. Apa? Lepas tu kita telefon kontak juga. Ni salah kontak ni mana apa? Kita faham macam salah letak tau. Lepas tu kita telefon orang tak dapat tu. Tak dapat kontak juga. Ejaan lain, sebutan lain. Sebutan lain. Ejaan lain. Bunyi sama. Oh, gitu. Mana salah kontak ni tak kena letak. Hak Nabi sanda kenaikan harga barang kepada takdir Allah ni, suasana yang macam mana, punca yang macam mana. Kenaikan harga barang sekarang ni punca macam mana, sebabnya macam mana. Itu ada salah konteks. Tapi setakat tu je. Mana benda tu tidak ada penjelasan. Tak ada penjelasan. Cara konkret apa panggil? Konkret. Penjelasan yang konkret. Hak konkret pembangunan apa tu? Itu konkret ke apa gitu? Konkret je tau. Hak buat bangunan tu. Kau panggil apa? Tak ada orang tak ada pang. Sebut salah malu kau orang konkret juga tu dah. Mana tak ada penjelasan yang lengkap. Oh, kalau bab peko sekali balah panjanglah dia punya penjelasan kupasan. Tapi bab pegangan ni pakai senyap gitu je. Orang yang mengeluarkan kata takdir Tuhan, kenaikan harga barang, kemudian hak mula-mula sekali berlawang tu, kemudian tuduh ni qadariyah, awak jabariyah. Ini di antara mereka yang banyak mempermainkan kaedah sifat 20. Mereka-mereka yang banyak mempermainkan, mentertawa-tawakan kaedah sifat 20. Akhirnya tak faham di mana betul, di mana salah. Kemudian tuduh pula awak qadariyah, awak jabariyah. Tak kena, qadariyah tu bab lain, jabariyah tu bab lain. Salah jauh jelas. Mana apa ni? Qadariyah pun tak kena, jabariyah pun tak kena. Dia buat ni tuduh anda orang, awak qadariyah, awak jabariyah balah. Mana apa? Tuduhan tu dah betul pun. Qadariyah jabar ni bab ikhtiar usaha. Sekarang ni persoalannya kenaikan harga barang takdir Allah. Kenaikan harga barang takdir Allah ni puncanya macam mana? Mari mana punca? Pada masa Nabi SAW betul lah, Nabi menyandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah. Sebab apa? Sebab peniaga ni pun dia ada tanggungan dia juga. Banyak punca yang menyebabkan harga barang naik. Kemungkinan tempat pengeluaran tu kena musibah ke, kena kemarau ke, jadi barang tu jadi mahal. Kemungkinan dalam perjalanan tu pula macam-macam hal dalam perjalanan. Nak sapa di tempat nak jual ni, mungkin akan berlaku peningkatan. Dia panggil apa? Kos lah. Peningkatan kos orang berniaga ni. Sebab tu Nabi tak ambuh nak menekan peniaga. Sebab peniaga pun ada hak juga. Sebab apa? Kos dia meningkat. Kerana apa? Kerana puncanya tempat pengeluaran, kerana puncanya dalam perjalanan. Sebab bukan berpunca daripada kesalahan, kecuaian pentadbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian daripada Allah. Kena redha, kena sabarlah, kena hadapilah. Itu kata konteksnya macam mana? Punca kenaikan barang pada masa Nabi punca daripada kejahatan manusia, penyelewengan manusia, kesalahan manusia ataupun tidak? Tidak. Maka Nabi sandar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita balik pada konteks kita sekarang. Kenapa berlaku kenaikan harga barang? Puncanya daripada mana? Kena letak molek. Kalau puncanya mari daripada suasana yang sama pada masa Nabi yang salaf, okeylah sandar kepada Allah. Tapi kalau punca tu mari daripada kecuaian, kelemahan, penyelewengan manusia, apabila orang pakat marah, dia pun sandar kepada Allah, hukumnya haram, dosa besar. Orang yang menyandarkan kenaikan harga barang yang berpunca daripada kejahatan manusia kepada takdir Allah, haram, dosa besar. Tengok konteksnya macam mana. Situ saja, simple dia. Segala-gala qada dan qada Allah. Kenaikan harga barang, qada dan qada Allah. Puncanya mari mana? Macam tadilah, kemalangan qada dan qada Allah. Punca kemalangan tu mari mana? Kecuaian kita ke tidak? Bukan kecuaian kita. Sandar pada qada dan qada Allah. Kecuaian kita, jangan sandar pada qada dan qada Allah. Kenaikan harga barang, puncanya apa? Puncanya kerana faktor yang
berkaitan dengan perniagaan lah. Bukan mari daripada kesalahan, kecuaian penyerangan manusia. Sandar kepada takdir Allah, sebagaimana Nabi sandar kepada takdir Allah. Tapi kalau berpunca daripada kesalahan manusia, kelemahan, kecuaian manusia, haram, dosa besar, sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Apa masalah? Ni kata gini tubik qadariyah, tubik jabariyah. Kalaulah begitu bunuh orang pun takdir Allah. Memanglah bunuh orang pun takdir Allah. Jadi kalau naik mahkamah, dia bunuh orang. Apabila hakim tanya kenapa bunuh orang, kerana takdir Allah. Hakim kena jatuh hukuman dulu, okey disandar ke Tuhan. Kena piak dulu betul tu, baru sambung balik pembicaraan. Dia bunuh orang. Bila hakim tanya kenapa kamu bunuh orang, kerana Allah takdirkan. Tu hakim pun sudah lebih luar, piak dulu. Haram sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sambung bicara balik. Ni siap siapa ke bokeh humbi. Tak ada. Kenaikan ke barang, dia kata peniaga yang bukan Islam pun tahu, tak ada kaitan pun dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengqadakkan, bukan Tuhan yang mengqadarkan. Dia bokeh rukun iman yang ke-6. Orang agama je kau. Simple je. Segala-gala qada dan qada Allah. Kalau berpunca daripada kesalahan manusia, kecuali manusia, sama sekali kita tidak boleh sandar kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kitanya baik buruk qada dan qada Allah. Percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk, yang salah datang daripada diri kita sendiri. InsyaAllah kelak akan datang kita masih lagi sambung berkaitan dengan qada qadar baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.